Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Raufur Rahim, kita dapat menyambung bacaan kita. Kita sambung pada muka surat 597 pada tajuk ke-79, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik serta melarang dari akhlak yang buruk. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Sebelum daripada itu, kerana tajuk dia Ahlus Sunnah mengajak manusia pada akhlak yang mulia. Daripada akhlak yang mulia itu terzahirlah amal-amal yang baik dan melarang akhlak yang buruk. Daripada akhlak yang buruk itu terciptalah amal-amal yang jahat dan buruk. Baik, di sini saya nak katakan sikit tentang apakah yang kita maksudkan dengan perkataan akhlak itu. Akhlak baik dan akhlak buruk itu ada dalam doa Nabi kita ketika Nabi membaca iftitah ataupun istiftah. Dua-dua bacaan boleh dibaca. Nabi dalam doa iftitah Nabi pohon kepada Allah, dan doa ni kita boleh tengok ada dalam kita punya Hisnul Muslim, dalam bab doa iftitah malam Nabi. Panjang itu, tapi di tengah-tengah itu Nabi minta kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada dia kepada akhlak yang baik. Nabi minta kepada Allah, wahdini li ahsanil akhlaq, supaya hidayah kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidaklah yang menghidayahkan kepada akhlak yang baik melainkan engkau sahaja ya Allah. Wasrif anni an sayyi'aha, dan palingkanlah saya daripada akhlak yang buruk. Dan la yasrifu anni an sayyi'aha illa anta, tidaklah yang memalingkan saya daripada akhlak yang buruk melainkan engkau ya Allah. Jadi daripada doa Nabi ini ikhwan, ada dua perkara dapat kita faham. Satu, bahawa akhlak buruk ataupun akhlak baik itu sama ada kita terjebak ataupun kita tidak terjebak. Kita terjebak dengan akhlak baik, kita selamat daripada akhlak buruk, atau sebaliknya. Yang pertamanya ialah dia adalah konsekuensi daripada respon kita pada sesuatu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita boleh terjebak dengan salah satu daripada dua akhlak ini dengan izin daripada Allah, tetapi Allah mengizinkan itu kerana respon kita. Ini banyak daripada Al-Quran Allah menyebut, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bagaimana Allah bertindak, memberi hidayah atau tidak bagi hidayah, Allah tunggu hati mereka respon apa. Kan Allah kata, Allah apa? Yahdi man yasha. Allah bagi hidayah pada siapa dia kehendaki, dan Allah sesatkan siapa Allah kehendaki. Sama ada Allah nak takdirkan dia dapat hidayah ataupun dapat kesesatan, Allah tunggu respon dia. Nah, ini daripada surah Saf. Daripada surah Saf. Allah kata falamma zaghu. Respon dia apa? Apabila hati mereka menunjuk berpaling daripada Tuhan. Depa berpaling, maka Tuhan kata falamma zaghu azaghallahu qulubahum, barulah Tuhan palingkan mereka.
Maka bukanlah Tuhan saja saya palingkan orang, bukanlah Tuhan saja saya campurkan akhlak yang buruk, tidak. Tetapi Allah tunggu respon kita. Karena itu saya nak ajak kita melihat sedikit tajuk ini, apa yang disebut oleh para ulama kita tentang masalah akhlak ini. Saya mengambil dua pandangan. Satu, saya mengambil pandangan ta'rif akhlak daripada ahli falsafah Islam. Lagi satu, saya mengambil pandangan daripada Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam. Kerana suka tengok perbezaan ta'rif yang mereka bagi dari segi akhlak. Kata ahli falsafah, al-khuluqu halun li nafsi da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ru'yatin. Ini kata ahli falsafah. Mereka kata akhlak, perkataan akhlak dalam bahasa Arab kita kata khuluq, khalq, khuluq, baca kha tu baris depan, khulq. Itu dalam surah apa? Dalam surah Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, khuluqin azim. Kalau kita baca khalq baris atas, dia merujuk pada ciptaan, dia merujuk pada fisik, apa, kejadian ini, kita ini. Tapi kalau khuluq dengan baris depan, dia merujuk pada tingkah laku, perangai. Maka di situ Allah kata wa innaka la'ala, sesungguhnya engkau di situ Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi, la'ala khuluqil azim, di atas tingkah laku, akhlak, perangai, karakter, kesopanan, kesantunan yang sangat azim, yang sangat besar, yang sangat mulia dan agung. Kata ahli falsafah, al-khulq, bila kita sebut akhlak itu, tingkah laku itu, maksudnya ialah halun li nafsin, dia merujuk kepada halun li nafsin, dia merujuk kepada kita punya tingkah laku jiwa. Hal, ehwal jiwa. Hal itu satu, ahwal itu dengan plural. Dia merujuk kepada halul li nafsi, dia merujuk kepada hal, keadaan jiwa, da'iyatan laha ila fi'liha, dia merujuk kepada respon jiwa, hati kita bagi respon kepada sesuatu perbuatan, min ghairi fikrin wala ru'yatin. Respon itu terjadi tanpa perlu akal berfikir panjang dan merenung panjang, tanpa perlu pada fikir dan renungan. Terus dia bagi respon, jiwa bagi respon pada perbuatan kita, bagi respon pada satu-satu keadaan yang tak memerlukan fikiran dan renungan yang panjang. Respon itulah dipanggil akhlak. Dia cepat dia respon. Itu adalah akhlak. Kalau kita bagi satu benda, kawan itu dia panjang dia fikir. Ini dari segi bahasa, dari segi lughatan, bukan istilah, dari segi bahasa. Bahasa merujuk kepada respon yang cepat. Bermakna hati kita ni dia ada ahwal dia, dia ada apa bahasa Melayu nak panggil? Dia ada dia punya ahwal dia, hal ehwal dia. Boleh faham? Dia ada sebelum hati nak bertindak balas, hati ni telah ada ehwal dia, dia ada kehidupan dia dah. Dia dah catok dah sendiri. Sehingga kan bila mata tengok sesuatu, telinga dengar sesuatu, dia tak payah mengharapkan ketajaman akal nak fikir, nak renung, dia respon terus. Seperti kita berjalan di tengah jalan, hujan, ada angin lalu sikit, kita nak keretakan naik motor, kita nampak ada daun jatuh, daun pokok jatuh. So kita tak payah nak fikir, nak istikharah 2 rakaat, nak memohon, tak payah, dia respon terus, tindak balas terus kita pergi angkat, kita pergi buang. Wala fikrin bighairi fikrin wala ru'yatin, tanpa fikir panjang dan renungan yang panjang. Sebab hati kita tu telah ada ehwal dia. Jadi macam ni hak kena buat lagu ni, jadi macam ni hak kena buat lagu ni. Dia cepat. Dari segi bahasa, itu yang dimaksudkan dengan akhlak. Dia ada ehwal dia, dia ada apa kita nak kata, kita nak pilih bahasa Melayu ni agak saya kurang Melayu.
Dia ni sikit dia kekok sikit. Di bahasa Arab bila kita kata halul li nafsi, tingkah laku tu bukan merujuk tangan-tangan, dia dalam ni jiwa. Naluri kita ni, tapi dia ada dia punya gambaran sendiri. Dia dah set dah apa kena buat. Tindak balas naluri kepada anggota ni dia datang kemudian kan, tapi naluri tu dah ready dah. Dia tengok sesuatu, dia nak bagi terus arahan kepada PL kena buat apa. Itu dari segi bahasa dikatakan itu adalah khuluq, itu adalah akhlak. Kalau kita tengok dari segi bahasa, maka naluri boleh bagi tindak balas yang baik mungkin ataupun yang tidak baik. Maka akhlak tu ada dua lah. Satu akhlak yang hasan, satu akhlak yang sayyi'ah. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Dari segi ta'rif yang kita nak pakai, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dia kata fal khuluqu ibaratun an hay'atin fi nafsi rasikhatan anha tasdurul af'ala bisahulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin fa in kanatil hay'atu bihaythu tasduru anha al-af'al al-jamilata al-mahmudah aqlan wa syar'an summiyat tilkal hay'atu khuluqan hasanan wa in kana as-sadiru anha al-af'ala al-qabihata summiyat al-hay'atu allati hiya al-masdar khuluqan sayyi'an. Imam Ghazali kata yang dimaksudkan dengan akhlak ni, kata dia adalah satu ibarah. Kita buat satu ibarah an hay'atin fi nafsi, dia adalah suatu keadaan, suatu hay'ah. Kita dalam sembahyang kan ada sunat hay'ah, ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni yang kita duk belajar fiqh asas, kita duk belajar kalau kita tinggal dengan sengaja atau terlupa, maka sunat kita jabar, kita tampung dengan sujud sahwi. Ini asas yang kita belajar daripada kecil kan. Adapun sunat hay'ah adalah sunat yang kalau kita tinggal dengan sengaja atau tak sengaja, maka dia tidak disunatkan tampung dengan sujud sahwi. Bermakna sunat hay'ah ni dia lebih ringan kedudukan dia daripada sunat ab'ad. Seperti apa sunat hay'ah? Seperti membaca a'udzubillah, yang mula, a'udzubillahnya untuk rakaat yang mula kan, satu. Seperti apa? Seperti tasbih dalam rokok, i'tidal, intiqalat, lain daripada takbiratul ihram. Seperti kita membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud, ini semua masuk sunat hay'ah. Seperti membaca surah dalam rakaat-rakaat yang dituntut kita baca surah, itu adalah sunat hay'ah. Seperti membaca amin setelah baca Fatihah, ini sunat hay'ah. Kalau kita tinggal dengan sengaja atau terlupa, maka tidak disunatkan kepada kita untuk buat sujud sahwi, maka sembahyang kita itu sah. Berbeza dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau ditinggal dengan sengaja atau terlupa, maka disunatkan kita tampung kelupaan itu atau kesengajaan tinggal itu dengan sujud sahwi. Bermakna sunat ab'ad ni besar lah. Sampai kalau kita tertinggal itu kena jabar dia, tampung dia dengan sujud sahwi. Maka hay'ah ini dia merujuk kepada makna apa? Suatu jenis perhiasan. Kalau dia ada sangat elok, tapi kalau dia tak ada, tidak mencacatkan rangka yang asas. Berbeza dengan sunat ab'ad. Ab'ad ni dia bukan rangka asas, tapi kalau dia tak ada rangka asas tu nampak tak cantik, tapi ada, tapi dia ada. Macam kita kata cat di dinding kita, cat di berapa tahun dah kita pakai cat ni, Cik? 5 tahun.
So kita kena fikir tukar pula lah. Pasal 5 tahun sekali kena tukar government. Pilihan raya election. So kita nak pandangan yang baru pula kan. Supaya warna lain kena tukar juga. Daripada biru kita tukar oren kan, daripada oren tukar lah, saya tak tahu warna apa. Kita tukar. Jadi kalau kita masuk dewan, cat tak ada. Bolehlah duduk. Tapi kita duk rasa mengelan sebab warna simen yang asal tu. Boleh mengaji, boleh pasang aircon, boleh semua, tapi ada benda kita duk mengelan. Dia jadi tak bersyok. Itu adalah ab'ad. Tapi kalau kita masuk ke dewan, cat semua ada, kita tak ada kapek. Tapi kita boleh tukar dengan kerusi. Kita tak mengelan pun. Tak ada kapek, kita boleh tukar dengan tikar minyak. Bermakna ada benda lain boleh pakai dia. Itu kita kata hay'ah. Kewujudan dia itu tidak membawa besar sangat, tapi dia cantik Tapi kalau dia tak ada lah nampak ni. Berbeza cat ni kalau tak ada memang rasa macam bangunan ni macam nak wujud ke tak wujud ke. Itu adalah ab'ad. Jadi hay'ah ni satu perhiasan. Kata Hujatul Islam, ibaratun an hay'atin, dia macam satu perhiasan fi nafsi yang tertanam dalam jiwa, rasikhatan anha tasdurul af'ali, yang dia ini dia duduk tertanam dalam jiwa kita, dia menumpang kepada perbuatan-perbuatan dengan senang, tanpa dia ada dalam diri kita, dan dia akan zahirkan penumpangan dia pada perbuatan kita tanpa apa? Bighairi hajatin ila fikrin wala ru'yatin. Tanpa hajat kita nak guna fikiran dan renungan. Itu adalah akhlak daripada sudut ta'rif dia, istilah dia. Dia ada dalam diri kita, kita semai dia memang tertanam dalam jiwa kita, maka dia akan menampilkan, dia akan tunjuk kata dia ada, dengan dia menampilkan dalam bentuk dia bagi respon kepada tindakan-tindakan yang dapat dilihat dengan mata tanpa memerlukan fikiran dan renungan. Fa in kanatil hay'atu bihaitsu tasduru anha al-af'ala al-jamilah al-mahmudah aqlan wa syar'an. Dia Imam Ghazali kata, sekiranya perbuatan dia bagi respon tu, dia duduk dalam diri kita, tertanam dalam diri kita, dia pun bagi respon. Andai kata dia bagi respon itu pada af'al al-jamilah al-mahmudah. Af'al bermakna perbuatan-perbuatan, jamilah yang elok, yang mahmudah yang terpuji, maka perbuatannya elok terpuji itu aqlan wa syar'an, dia adpa dengan akal dan syarak. Summiyat tilkal hay'atu khuluqan hasanan, maka dinamalah respon itu akhlak yang baik. Maka baru dipanggil itulah akhlak yang baik. Kalau dia bagi respon kepada badan kita, anggota kita yang bercanggah dengan akal, bercanggah dengan syarak, ketika itu sumiyatil hay'atu allati hiyal masdaru khuluqan say'an, maka dia dinamakan akhlak yang buruk. Dia akhlak yang baik, dia tak memerlukan renungan akal yang panjang. Kenapa? Kerana dia memang adpa dengan akal. Pasal itu akal tak diperlukan dah, tak diperlukan untuk mengambil pengesahan boleh tak buat benda ni. Pasal tak dinamakan akhlak yang baik kalau dia bercanggah dengan akal dan syarak. Kalau satu akhlak itu bercanggah dengan akal, bercanggah dengan syarak, dia akan dipanggil akhlak yang kita panggil su'ul akhlak. Su'ul akhlak, akhlak dia adalah buruk. Kenapa dia buruk? Kerana berlaku percanggahan antara akal dan syariat. Kalau dia adpa dengan akal dan syariat, maka dinamakan sebagai akhlak yang baik. Itulah ta'rif akhlak yang kita nak baca ni. Baik. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, ikhwan, bila kita sebut akhlak, Ahlus Sunnah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang daripada akhlak yang buruk.
Ahlus Sunnah mengajak kita memakai naluri kita yang telah pun kita baja dengan benda-benda baik. Apabila dibawa kepada kita benda baik, kita bagi respon yang baik tanpa memerlukan satu ambil masa yang panjang nak melibatkan akal dan renungan, kerana akhlak yang baik tak akan bercanggah dengan akal dan syarak. Ada benda baik orang nak buat, tak bercanggah dengan akal, tak bercanggah dengan syarak, lama kita nak respon, bermakna akhlak itu tidak tertanam dalam jiwa kita. Akhlak itu belum tertanam dalam jiwa kita. Ada satu benda buruk bercanggah dengan akal dan bercanggah dengan syarak, kita respon cepat, bermakna dalam diri kita telah tertanam akhlak yang buruk. Kalau benda tu tak bercanggah, so katalah kita memerlukan meeting kerana kita ni satu kita kata apa, muassasah. Muassasah ni maksudnya satu pertubuhan lah, satu pertubuhan muassasah. Kita tentulah kena masuk mesyuarat. So andai kata benda tu baik, tak bercanggah dengan akal, tak bercanggah dengan syarak, muassasah tidak boleh mengambil masa yang lama untuk respon. Kalau muassasah tu ambil masa yang lama respon, bermakna dalam diri anggota muassasah tu tidak ada akhlak. Pasal apa nak ambil masa yang lama? Akal tak bercanggah, syarak tak bercanggah. Bila kata tak bercanggah dengan akal, tentulah dengan prinsip-prinsip akal. Yang tu tak payah dibincanglah, kita fahamlah. Akal ini dia tengok dari segi undang-undang, dia tengok dari segi kesihatan, dia tengok dari segi mudarat, dia tengok dari segi manfaat. Itu peranan akal. Syarak pula bimbing kita jangan terlibat benda haram, benda syubhat, benda bid'ah, benda syirik. Dia ada batas hukum dia. So bila dua benda itu tidak bercanggah, memang selari lambat nak ambil respon daripada muassasah punya ahli muassasah ni. Bermakna muassasah tu patut kita muassasah cukup-cukup. Kenapa? Kerana dia tidak ada akhlak. Itulah maksud tidak ada akhlak. Jadi maknanya takrif akhlak yang kita duk faham selama ni ada sedikit dia punya goyah. Ada sikit tak. Sebab kita faham akhlak ni macam pakai macam ni, saya kan? Amru pakai macam Haska, saya pakai macam ni. Siapa lebih berakhlak? Saya lah. Macam tak? Dia automatik kita faham lagu tu. Rupanya tidak benar. Memaham begitu tidak benar. Bila ada satu kebaikan nak dibuat, Amru punya hati respon apa kepada satu kebaikan yang tak bercanggah dengan akal dan syarak, dan saya punya hati respon macam mana? Nak sebut semua benda baik nak buat, tapi saya bagi lambat walaupun saya pakai lagu ni. Amru tu angkat tangan, saya setuju. Bermakna dia telah mengeluarkan akhlak daripada jiwa dia, tumpang kepada tutur bahasa dan perbuatan dia. Itulah yang dimaksudkan dengan akhlak. Maka kalau itu kita maksudkan dengan akhlak yang baik, maka kita terpaksa bagi tingkatan pula pada akhlak yang baik. Ada akhlak yang baik yang menjadi prinsip kepada akhlak. Ruh akhlak itu ialah respon kita pada satu benda yang tak akan bercanggah dengan akal dan syarak. Tadi saya dah katakan apa fungsi akal. Dalam riwayat Nabi kata dalam hadis 40, la darar wala dirar. Nabi kata tidak boleh mencipta suasana mudarat diri kita dan memudaratkan pihak lain. Kita tak boleh buat satu benda bagi mudarat diri, dan kita tak boleh buat satu benda bagi mudarat orang lain. Dan kita tak boleh ambil kaedah lilin. Sebab lilin dia bagi mudarat diri, dia tahan mudarat pada orang lain. Ini bercanggah dengan hadis ni. Siapa menyanyi lagu tu? Biarlah ku menjadi lilin. Ke bulan mana? Betul? Siapa penyanyi dia? Saya duk rasa kemik. Allah, Pelangi. Pelangi bukan M. Nasir. Nampak dah wawah nampak. Saya rasa dapat 3 orang ni. Dia biar jadi lilin. Tapi tidak benar. Sebab dia tanggung mudarat. So akal kena fikir. Batasan fikir akal, syarak akan kawal.
supaya tidak ada pelanggaran pada hukum-hukum Tuhan. Bila semua tu dah cantik, elok, kita lambat bagi respon jiwa. Jiwa tu lambat bagi respon pada lisan bercakap, tubuh badan bertindak ke arah itu. Bermakna had yang Imam Ghazali kata apa dia? Hayatu fi nafsi rasikhatun anha, tidak tertanam lagi dalam jiwa kita. Tapi kalau kita cepat respon kepada benda yang bercanggah dengan akal dan syarak, bermakna telah tertanam dengan eloknya dalam diri kita benda-benda tak elok. Maka itulah yang kita maksudkan dengan akhlak. Pasal itu dalam riwayat Nabi sebut paling rendah akhlak ni dia boleh pergi macam mana? Nabi sebut dengan perkataan wazalika ad'aful iman. Inilah perbuatan serendah-rendah iman. Tapi ada tak ada iman? Ada. Apa dia? Dia tengok satu benda mungkar bercanggah dengan akal, mungkar bercanggah dengan syarak. Dia tak boleh nak respon dengan lisan, dia tak boleh nak respon dengan tangan. Apa dia last kali dia buat? Dia membenci dengan hati. Kenapa hati terbuat benci? Kerana di situ tempat tertanam iman dan akhlak. Maka dia kata ahli syurah yang menafsirkan hadis itu, bila satu orang tu benci dengan hati, dia automatically dia akan tunjuk apa dia punya body language. Macam kita kalau sakit kepala, muka kita macam mana? Macam asam gelubi muncul semua masuk ke dalam. Respon kita sakit. Maka wazalika adhaful iman, dia akan tunjuk kata dia tak boleh, dia tak selesa dengan suasana itu. Maka itu dikatakan serendah-rendah akhlak. Dan lagi satu, ada juga bahagian akhlak. Dia bahagian akhlak tetapi dia bukan prinsip. Dia menjadi hay'ah, dia menjadi perhiasan, dia menjadi suatu peradaban zahir. Ada dia bagus, tak ada dia pun tidak mencacatkan akhlak. Seperti apa dia? Seperti tadi kita kata respon dalaman. Itu adalah rukun akhlak. Itu adalah roh akhlak. Kalau yang tu tak ada, terus bincanglah bab akhlak. Yang bahagian kedua ni, dia menjadi suatu perkara yang kalau dia ada, okeylah. Tak ada dia pun tak boleh dihukum kawan tu tak ada akhlak. Seperti apa? Macam pakaian saya. Saya letak jubah selendang, saya pakai kepiah, Pak Njang pakai jubah, Pak Amit pakai jubah, Pak Cik pakai selendang, pakai kepiah. Kita jalan pergi mana pakai kepiah, sahabat tak pakai kepiah. Betul? Saya pakai baju Melayu, Benan pakai short hand, saya pakai long hand. Maafkan saya. Kan? Jadi ini semua, katalah saya mai berkuliah lagu ni, saya pakai macam sahabat Amru pakai. Saya pakai t-shirt, saya pakai lagu ni. Saya tak pakai selendang. Cacat ada? Tak cacat. Tetapi kalau saya pakai lagu tu dengan saya pakai macam ni, yang mana orang lebih kata saya berakhlak? Ketika cakap agama, bukan makan kenduri. Makan kenduri lain. Maka orang kata macam ni lah. Orang tu tengok bercakap agama, kepiah pun tak pakai. Sebenarnya itu tidak mencacatkan. Tetapi itu sekadar menambah kita kata apa? What we say orang bila tengok kita dia lebih observe. Dia lebih tangkap kita kan? Apa? Value Pakcik suka cakap tinggilah saya terkejut. Tambah nilai, value add lah. Added. Dia tambah nilai ya. Tapi kalau tak ada tu tak boleh dianggap tak ada akhlak. Tak boleh dianggap tak ada akhlak. Kerana dia bukan asas. Dia bukan roh betul. Dia adalah benda yang dia macam wanita dengan dia punya kosmetik dia pakai sana. Dia tak pakai pun dia tetap wanita. Bukan kata dia make up baru dia jadi wanita. Dia tetap wanita. Itu tingkatan-tingkatan kepada akhlak. Kerana itu kita lihat dalam hadis, Nabi menyebut tentang akhlak. Macam mana Nabi buat? Nabi menyebut tentang sifat sembahyang. Sembahyang seperti aku sembahyang. Sedangkan kita semua tahu
24 jam Nabi dia hidup dengan jubah, dia hidup dengan selendang dia, serban dia, dia hidup dengan qalan suwah dia, topi dia. Tetapi dia tak kata pun, berpakaianlah kamu seperti aku. Yang ni tadi tambah value added tadi, tambah nilai tadi. Ya. Yeah. Kalau kita boleh macam tu, maka kita mendapatlah pahala ekstra di sisi Allah. Aksesori luaran kita pakcik. Kerana kita sayang kat dia, kita pakai. Maka Allah bagilah. Tapi kalau kita tak pakai lagu tu, kita tumpu pada hak dia bawa tu, hidayah dia. Semayang macam aku semayang. Yang itulah dikatakan akhlak. Yang itulah dikatakan akhlak. Macam wanita, apa dia kena pakai? Dia tutup aurat. Lepas tu dia nak passion kot tu, dia nak passion kot ni. Dia rasa dia nak pakai purdah atas diri dia. Dia rasa nak pakailah kerana lebih warak, lebih saleh, dia dapatlah pahala tambahan. Tapi itu bukan tuntutan untuk dia. Bukan tuntutan. Bukan semua orang kena pakai lagu tu. Tidak. Ada yang pakai purdah, ada tak pakai purdah. Kita tengok tak pakai purdah, kita kata kau orang akhlak kau ni. Oh tidak. Tidak demikian. Kerana itu bukan asas kepada akhlak. Sekarang ada orang pakai purdah, ada orang tak pakai purdah. Lalu dua-dua naik kereta, lalu tepi jalan, tengok pelepas nyok jatuh. Siapa nak berhenti kereta pergi ubah? Satu kereta dia kena CP, dia pergi terus. Kita tengok yang pakai purdah ke yang tak pakai purdah. Kalau yang pakai purdah, bermakna dia tidak ada akhlak, pasal dia respon lambat untuk benda baik. Kalau yang pakai purdah, kalau yang tak pakai purdah, kita kata tidak tertanam akhlak dalam diri dia. So dia bukan isu purdah. Isu dia dalam diri dia itu apa yang itulah yang dimaksudkan dengan akhlak. Boleh faham, boleh nampak dah takrif ni. Nanti kita nak cakap ni, kan? Bila ditanya pada Nabi apa yang membawa manusia kepada syurga, Nabi kata taqwa Allah dan akhlak yang baik. Boleh tu Mat? Nanti kita nak respon apa itu akhlak yang kita maksudkan. Boleh nah? Yes. Kita faham akhlak yang tu. Kita faham yang aksesori itu akhlak. Itu bukan akhlak. Itu bukan roh kepada akhlak. Kan depan orang tua, kan tunduk. Tapi bila hormat orang itu roh akhlak. Hormat orang, tengok orang hormat. Hormat bukan bermakna tunduk. Kan? Hormatlah. Kita apa makna hurmah? Hurmah bahasa Arab haram. Melarang diri kita haram. Haram bermakna larangan. Kita bagi satu penghormatan pada dia. Kita mengharamkan diri kita daripada menghina dia, merendahkan dia. Sebab kita hormah dia. Kita letak dia di tempat yang sesuai dengan keadaan dia. Macam dalam bahas kan, orang tua kita bagi duduk. Itu daripada akhlak. Boleh nah? Boleh sahabat Roy? Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Taala sahaja dan memperbaiki akhlak manusia. Bermakna memperbaiki dalam ni nombor satu dalam ni, supaya dalam ni boleh bagi respon yang cepat kepada perkara tindakan yang tidak bercanggah dengan dan akal dan syariat. Betul. Kerana itu Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlaqi. Ataupun dalam riwayat lain dia perkataan salihal akhlaq, dia kata makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Salih bermakna yang baik. Jadi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bermakna masyarakat Arab ni ada akhlak. Tapi yang salihul akhlak tu dia tak ada. Dia mungkin ada akhlak yang bukan salih. Yang tak bagus ni. Tapi ada akhlak. Tapi Nabi nak menyempurnakan. Ataupun dia ada, tapi yang salihul akhlak tu sikit sangat. Maka liutammima, dia nak sempurnakan yang salih itu bagi cantik.
Maka ditanamkanlah dalam hati para sahabat. Kerana itu ikhwan, apa yang ditanam? 13 tahun ditanam tauhid supaya duduk dalam hati itu akhlak yang bertunjang daripada tauhid. Respon nak pakai apa? Respon dalam ni kepada yang mata tengok, telinga dengar, semuanya menjadi salihul akhlak, menjadi respon yang baik. Maka diperlu 13 tahun ditanam tentang tauhid pada Allah. Maka di manakah masdar, di manakah sumber akhlak? Sumber akhlak daripada tauhid. Semalam kita belajar daripada mana datang pangkal sabak. Pangkal sabak datang daripada meninggalkan hawa nafsu. Daripada mana datang pangkal syukur? Pangkal syukur datang daripada tauhid. Kan kita diajak tauhid ke siapa? Bersyukur ke siapa? Maka demikian dengan akhlak. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungannya sangat kuat sekali. Kerana akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim bererti semakin kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik antara mereka, dan yang paling baik antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini dalam riwayat At-Tirmizi. Akhlak yang baik adalah bahagian dari amal saleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Memiliki bobot yang berat, bahagian yang berat. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk masuk dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma syai'un athqalu fil mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqin hasan wa inna allaha la yubghidul fahishal badhi. Tidak ada seorang yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Allah suka pada orang yang akhlak baik, dan Allah benci pada orang yang respon kepada fahish al-badhi. Allah tak suka. Sebab fahish al-badhi ini respon kepada yang tak baik. Dia cepat respon tak baik. Maka bila hati dia tak baik, dia respon tak baik, bahasa dia tidak baik, perkataan dia tidak baik, maksud tidak baik, tuju pun tidak baik, terciptalah yang tidak baik. Maka Allah tidak suka. Al-badhi, al-fahish, al-badhi itu contoh daripada respon yang cepat kepada keburukan yang tertanam dalam jiwa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cinta di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya, kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW ditanya tentang kebaikan, tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk syurga. Maka beliau SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa nar, faqala al-famu wal farju. Baginda menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau menjawab, lidah dan kemaluan. Ini adalah respon daripada yang tertanam dalam jiwa. Pasal itu, itulah yang penting ditanam dalam. Kalau kita tanam benci ke orang, benci, maka respon kita cepat lah. Cepat sangat kita benci ke orang. Maka itu adalah daripada akhlak yang buruk. Akhlak ni kita daripada pergaulan yang menyebabkan akhlak kita kebaikan buruk selain daripada iman dan takwa. Yang didulukan sebab respon kita daripada contoh dengan orang yang tak baik, kita tak tahu tak apa ni,
kita akan cakap sama ada orang cakap. Baik. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ini satu yang baik yang Abang Syarif bangkitkan, iaitu sebahagian daripada akhlak kita jadi buruk kerana masalah kita campur dengan orang, kan? Baik. Pertama saya kata ya, tapi saya kata tidaklah secara total. Baik. Kenapa? Kerana dalam ta'rif akhlak tadi, yang saya kata saya ambil daripada Ihya Imam Ghazali tadi, dia kata akhlak itu sesuatu yang hayatin fi nafsi rasikhatan anha, sesuatu yang tertanam daripada awal. Itu apa dia? Bermakna begini, kalau kita bercampur dengan si A ni cakap macam hadis bagi tadi, fahish bazi. Fahish, dia bercakap benda-benda yang fahish, benda keji. Dia cakap benda bazi, dia cakap benda-benda kotak-kotak, lucah-lucah, dia banyak cakap. Bila kita ni, kita tak bercakap lagu tu. Bila kita bercakap dengan dia, kita pun jadi lagu dia. Artinya yang ada siap-siap dalam diri kita itu bukanlah benda baik, sehingga benda buruk boleh masuk. So bermakna yang bertambah dalam diri kita adalah akhlak yang buruk. Kalau dalam diri kita ni tertanam benda baik, bila kita dengar fahish dan bazi, kita respon tak suka. Bukan kita terima accept bukan harta ke? Oh, yang tu accept, maafkan saya. Jadi bila hati kita kosong, so dia boleh masuk tapi kenapa kadang-kadang kita belajar benda baik tapi kita boleh terikut orang? Bermakna benda baik yang kita belajar tu tidak menjadi rasikhatan, dia tak tertanam. Benda tu duduk di atas permukaan hati saja, dia tak lekat. Bermakna dalam tarbiyah pendidikan kita ada masalah. Maka mak bapak yang bagi benda tu pada anak-anak, dia tidak menanam. So macam mana tertanam? Dengan pertama, anak-anak melihat dan mendengar benda yang sama dengan benda yang diajak. Dia tengok sama dengan apa yang dia dengar. Mak dia kata ni tak boleh buat, maka dia tengok tindakan mak ayah dia, memang tak boleh buat sungguh. Itu yang menanam benih tu masuk ke dalam. Dan bila dia melanggar apa yang mak dia buat, dia dikenakan tindakan kerana pelanggaran itu. So undang-undang, pelajaran, hukuman, kehidupan, adpa. Tapi bila mak kata ke dia, jangan buat benda ni, jangan buat benda ni, so dia simpan. Dia tengok mak dengan ayah dia terlibat dengan benda yang mak ayah dia kata jangan buat, maka arahan itu tidak berada dalam hati, dia berada di atas permukaan hati. Maka itu tidak dikatakan akhlak rasikhatan, dia tidak berbenih dalam hati. Maka kerana itu bila dia pergi kepada di luar, benih yang luar itu adpa dengan naluri dia, maka dia terikut. Maka kita kata apa? Kita kata, ya Allah, mengaji sekolah agama pun boleh jadi jahat. Dah, bukan masalah tu. Masalah tarbiyah itu bukan berada dalam hati, berada di atas permukaan hati. Maka orang tua kata apa bila kita tatang ayam? Apa bahasa dia? Aku tatang hang macam minyak ke ayam? Aku tatang hang macam minyak yang penuh kan? Jadi betul, cuba buh minyak dalam piring, berjalan tengok. Tatang tengok. Tahu tatang macam mana? Tatang lain, junjung lain. Junjung di mana? Junjung di kepala. Atas kepala baru junjung. Tatang ni kita tinggi sikit daripada bawah ni. Duk tatang. Bila buah di piring penuh, kita susah bawa. Jadi nak bagi sampai ke tempat dengan dalam perjalanan tak tumpah. Itu dia punya proses, dia bahaya. Dia memang benda boleh tumpah. Kenapa? Dia di atas, bukan di dalam. Berbeza bubuh minyak dalam mangkuk. Mangkuk ni dia dalam. Dalam botol. So, itu bukan kata mendatang, berlari boleh bawa minyak. Jadi bila akhlak duduk di atas permukaan hati, dia tak masuk rasikhatan anha, dia tak menjunam masuk dalam hati, maka dia respon pada benda yang hati dia kosong. Maknanya kosong, dalam tu tak ada apa. Maka itulah sebab-sebabnya mengapa jadi kita nak kata
kerana hanglah aku jahat, kerana hanglah aku rosak. Mungkin, tapi bukan 100%. Mungkin boleh jadi. Boleh jadi. Sebab mungkin dia punya hasutan tu kuat. Mungkin. Tetapi bukan 100%. Macam kita ni kan, dah mengaji sunnah, mengaji itu, tiba-tiba kita pergi campur dengan orang lain, kita tinggal habis sunnah-sunnah. Tu orang kata, kawan kata lah, macam mana jadi lagu ni? Buat lagu mana? Bermakna sunnahnya awak belajar itu bukan masuk dalam hati. Tak masuk. Dia hanya berada di atas permukaan. Awak duk tatang aja sunnah. Nak bagi dia masuk, tak masuk sama banyak. Jenuh duk menari. Akhirnya awak jumpa ke satu tempat yang dia berat kepada tuang sunnah tu kejatuh. Dan dia bubuh lain benda tu. Maka awak terlibat. Kerana itu memang itu ada kesan. Nabi menyebut tentang kawan yang baik. Macam minyak atar. Kawan yang ini macam tukang sahibul kir, katok besi kan. Betul. Tetapi itu bukan 100%. 100%. Jadi yang betulnya, kita balik pada ta'rif akhlak. Benda yang masuk, rasikhatan, benda yang tertanam akar dia masuk dalam hati. Maka kerana itu 13 tahun Muhammad sabar dengan karena. Maka turunlah surah Al-Kahfi. Allah kata wasbir. Macam mana ayat dia dalam Al-Kahfi? Wasbir ma'al ladhina yad'una rabbaka bil ghadah wal 'ashi yuriduna wajh Allah. Muhammad, sabarlah diri kau. Sabar dengan siapa? Dengan orang-orang yang sedang kau didik, mengharapkan wajah Allah pada waktu petang, pada waktu pagi. Sabarlah saat dengan dia, sampai nak jadi adonan tu dan masuk dalam hati. Cukup 13 tahun, Allah arahkan Muhammad dan sahabatnya hijrah ke Madinah. Bila masuk Madinah adalah proses Allah membuktikan pada Muhammad betapa ajaran Rabbani telah ada dalam hati dia. Datang perintah jihad, jiwa dia kental. Datang perintah itu, jiwa mereka kuat. Kita belajar dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Al-Hasan Basri. Hasan Basri, dia kata ketika dia lalui dalam surah An-Nisa ayat 112, ya, An-Nisa ayat 112, Hasan Basri kata sepatah, iaitu pada ayat Tuhan kata, Allah kata kepada kekasih dia, fabima rahmatin minallah lintalahum, fabima rahmatin minallah lintalahum, kalau bukan kerana rahmat daripada Allah kepada kamu Muhammad, lintalahum, kamu tak akan bersifat lemah lembut pada mereka. Kerana rahmat Tuhan lah kamu mampu sabar dan lemah lembut dengan mereka. Dan kerana rahmat Tuhan pada mereka lah mereka sanggup terima engkau Muhammad. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Allah kata sekiranya kamu bersifat keras kepada mereka, kamu keras hati dengan mereka, kasar ayat dengan mereka, lan faddu min haulik, mereka akan lari daripada engkau Muhammad. Tapi kenapa kau boleh sabar dengan mereka? Kerana rahmat daripada Allah. Ketika itulah Al-Hasan Basri dia kata sepatah, dia kata apa? Dia kata hadza khuluqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'athahu bihi. Dia kata inilah akhlak yang Tuhan bagi pada Muhammad. Dengan akhlak yang dalamnya ada rahmat Tuhan lah Muhammad dibangkitkan untuk mengajak kita padanya. Ya betul, 13 tahun. Sehingga kan mereka boleh menerima arahan Tuhan. Sehingga kan ikhwan, kita belajar dalam sirah ini satu perkataan yang dahsyat dalam ini. Kalau kita baca dalam An-Nisa itu, dalam surah An-Nisa itu, Allah Jalla wa'ala kata sepatah dalam surah An-Nisa 159, bukan 112, 159, An-Nisa 159. Yang 112 itu kisah lain. An-Nisa 159. Allah katakan setelah Allah Ta'ala kata fabima rahmatin minallah lintalahum, kalaulah tidak dengan rahmat Tuhan
kamu boleh lemah lembut pada mereka. Kalau rahmat Tuhan tak turun pada kamu Muhammad, kamu akan kasar kepada mereka. Lau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu ada perkataan yang kasar, hati yang kasar, mereka akan lari daripada engkau. Imam Ibn Kathir dia bawa satu riwayat ikhwan. Bila riwayat ni Imam Ibn Kathir buat rekasan. Dia buat rekasan. Dia kata betapa akhlaknya Muhammad, sedangkan dia Rasulullah. Dia just boleh bagi arahan. Tetapi apa dia buat? Dia duduk dengan sahabat, dia boleh mesyuarat dengan mereka, ambil pandangan mereka, sehingga akan Pak Cik Din, apa terjadi? Begitulah episod Nabi bermesyuarat, duduk dengan mereka, menyebabkan para sahabat duk meneliti Nabi ni dengan kedudukan dia tu, dia boleh layan kita macam ni. Hati mereka menjadi lembut kerana akhlak Nabi. Sanggup bermesyuarat, sedangkan ini Badar. Perlu mesyuarat apa? Tunggulah arahan dari Tuhan. Muhammad jas dengan Tuhan. Dah, dia ambil pandangan dia. Ini Uhud. Ini Ahzab. Nak mesyuarat apa? Cukuplah ya Allah. Macam kita katakan, ya Allah, bagilah pertolongan pada saya. Kalau Muhammad kekasih Allah sebut lagu tu, pertolongan apa yang Tuhan tak bagi ke dia? Tapi tak. Allah bagi rahmat ke dia, ambil pandangan orang yang kemudiannya rahmat Tuhan daripada langit datang bagi endorsement. Boleh Muhammad. Yang ni ambil Muhammad. Yang ni jangan ambil. Sehingga kan bila nak berlaku perang Badar, Nabi teriak bila Nabi dengar sahabat bercakap dengan satu percakapan yang sangat dahsyat. Kerana Nabi tarbiyah mereka cukup-cukup dengan akhlak. Dia berkata dekat Nabi, ya Rasulullah, law ista'arrat bina urdal bahr laqata'na bihi ma'ak. Ya Rasulullah, andai kata Rasulullah berjalan sampai belah lautan sekalipun, bawa agama ni bersama kami, berjumpa dengan laut, belah laut tu kita kena redah laut. Ya Rasulullah, jangan takut, laqata'nahu ma'ak. Kami akan redah laut itu, kami akan belah laut itu bersama dengan Rasulullah. Kami tak akan tinggal Rasulullah. Sebab kami belum jumpa satu orang pemimpin yang boleh pimpin kami macam Rasulullah. Ambil pandangan, duduk, kami makan, Rasulullah makan. Apa yang kami tak makan, Rasulullah pun tak makan. Lau sarta bina ilal barkil ghamad lasarna ma'ak. Andai kata Rasulullah kena berjalan melalui jalan darat sampai ke barkil ghamad, kawasan yang gelap dan pedalaman, kami akan redah bersama dengan Rasulullah. Kami akan jijak tiap-tiap tanah itu bersama Rasulullah. Wala naqulu laka kama qala qaumu Musa li Musa. Kami tak akan kata kepada Rasulullah seperti mana kaum Musa kata pada Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau Musa dengan Tuhan engkau berperang, kami nak duduk kat sini. Nabi Musa kan ajak mereka pergi Firaun, mereka kata pi ya. Dengan kita berapa kerat ni nak pergi lawan Firaun sebuah kerajaan, merepek. Kami tak akan cakap lagu tu. Walakin naqulu, tapi yang akan kami kata, idhab, pergilah Rasulullah, fa nahnu ma'ak, kami bersama Rasulullah. Wa baina yadayka wa an yaminika wa an shamalika muqatiluna. Kami akan ada di depan Rasulullah, di kanan Rasulullah, di kiri Rasulullah. Kami bersama-sama akan berjuang dan kami tak akan biar Rasulullah bersendirian. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir kata, kenapa mereka boleh cakap lagu ni? Kerana mereka terpegun dengan akhlak Rasulullah. Respon baik yang Rasulullah bagi pada mereka. Kerana cadangan mereka itu tidak bercanggah dengan akal dan agama wahyu Tuhan, maka Nabi terima. Nabi tak tolak, respon Nabi cepat. Karena itu ikhwatul iman, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir juga dia kata sepatah ketika dia lalui ayat 112 An-Nisa tadi. Ayat 112 An-Nisa, setelah Allah cerita tentang ummatan wasata, kita ni umat pertengahan, umat yang best, umat pertengahan. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir guna sepatah perkataan yang menarik tentang akhlak Rasulullah ni.
Dia kata, wa innama hazat hadhihi al-ummah qasaba sabaq ila al-khairati binabiyha Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu ashrafu khalqillah wa akrama rusul ala Allah wa ba'athahu Allah bi syar'in kamilin azim lam yu'tahu nabiyyan qablahu wala rasulan min ar-rusul fal 'amal ala manhajihi wa sabilihi yaqumul lailu minhu ma la yaqumul amalul kathir min a'mali ghairihim maqamihi. Kata Al-Hafiz Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata, wa inna ma hazat hazihil ummah, sesungguhnya umat ini mendapat suatu qabasa sabaq ilal khairat, menjadi juara dalam kebaikan disebabkan Nabi mereka. Kita menjadi juara dalam kebaikan, ikhwan. Juara macam mana? Amal sikit yang kita buat di atas manhaj Nabi, di atas jalan Nabi, tidak dapat dibuat oleh umat dulu yang banyak amalan dia. Terutama apa pakcik? 10 malam terakhir daripada Ramadan. Sikit aja amalan tu. Sikit aja. Tapi orang dulu buat amalannya banyak, mereka tak boleh potong kita. Kita qasaba sabq ilal khairat. Kita juara dalam meraih ganjaran yang besar. Kenapa? Kata Imam Ibnu Kathir, fa innahu ashrafu khalqullah, kerana Muhammad ini makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling mulia Allah Ta'ala jadikan. Wa akramur rusul, semulia-mulia rusul. Rusul itu plural daripada rasul. Dalam senarai rasul-rasul, dia akramur rusul. Dan Allah Ta'ala wa ba'athahu Allah bangkitkan Muhammad bi syar'in kamil azim, dengan syariat yang sempurna dan agung ini. Lam yu'tahu nabiyyan qablahu wala rasula minar rusul. Ya Allah tak bagi benda ini kepada Nabi sebelum daripada dia. Mana-mana Rasul pun Allah bagi kat dia. Apakah yang menjadi tunjang besar kepada dia? Akhlak dia. Ya subhanallah, ikhwan. Inilah bab yang kita baca. Karena itu Nabi SAW bersabda, innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaqi wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang hina dan rendah. Sungguh akhlak yang mulia itu meninggikan derajat seorang di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata saim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan semayang di tengah malam. Berakhlak saja. Dia tu penat semayang, penat puasa, tak ada akhlak. Kita berakhlak saja dapat pahala dia. Apatah lagi yang semayang puasa tu ada akhlak, siapa nak potong dia, Tok Mat? Siapa nak potong dia? Kek ni siapa nak potong, pakcik? Kek ni siapa nak potong? Yang sesuai potong kek ni siapa dia? Birthday boy birthday girl lah. Kita bukan tak boleh potong. Dia kata mana macam menyebut dok mai tak tentu lah ni. Birthday tu katalah birthday isteri. Kan? Kita isteri potong. Isteri tak ada potong, lelaki pergi potong. Apa orang nanti kata? Wahai tu lelaki dia. Apa orang kata, Tok Mat? Tengok orang tak sedap ke diri. Wahai tu lelaki dia, kan lelaki bini ni siapa potong pun tak apa. Tapi tak boleh. Dia yang layak tu adalah ya. Jadi puasa, semayang, menghadap Tuhan depan Kaabah, berdoa, semua orang boleh buat. Tapi kalau yang buat itu orang berakhlak, dia memang, siapa nak potong dia lagi? Ya subhanallah. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah makmur. Sebagaimana sabda Rasulullah, husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mari. Ini dalam riwayat Ahmad, hadis Aisyah
Hadis yang sahih. Akhlak baik dan bertetangga baik, keduanya menjadi rumah makmur dan menambah umur. Subhanallah. Kita nak rumah kita elok, kita nak apa semua tanam pokok menjadi belah kucing elok, semua jadi elok-elok, belah burung semua elok. Apa Nabi kata kita kena buat? Kita ada akhlak dan kita ada jiran yang baik. Maka Nabi kata apa dia? Nabi kata ya'murani dar. Rumah kita jadi makmur, umur kita bertambah. Ya. Subhanallah, senang saja. Tapi inilah paling susah. Inilah paling susah. Kita duduk rumah sampai berjiran main parking sikit. Allah, tak ada tempat nak parking ke? Depan pagar aku nak parking. Mula kita sangkuriang lah, semua dia teringat dalam kepala ni, gedembai lah dia ni. Dia ni makan nasi ke makan dedak ke dia ni? Mula fikir. Itu adalah respon bagi tahu kata bukanlah yang tertanam dalam kita itu benda. Jadi bab akhlak ni kita belajar adalah bab kita macam masuk bilik forensik. Kita bedah mayat kita. Kita tengok sendiri. Apa yang secepat kita respon dalam hidup ni? Ini adalah jawapan daripada Tuhan pada kita. Itu bab akhlak. Dan tidak keterlaluan saya katakan, Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya, sepanjang 5 jilid Ihya itu, daripada bab awal sampai bab akhir dia bincang, dia hanya menjadi seorang forensik, membedah jiwa manusia yang tak dan mati lagi ni, bedah bagi tengok. Orang buat baik, baik itu sama dengan akal dan syarak, kita tak suka. Artinya Tuhan bagi jawapan pada kita, siapa kita. Tapi cuma masalah dia yang ada dalam surah Al-Hasyr itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ayat itu dijadikan ayat asas kepada muhasabah diri, yang tu kita tak ada. Kita tak ada ilmu untuk menjadi mir'ah, cermin untuk kita tengok kita. Kita pergi kedai gunting kan, kita tak dapat tengok dia potong di belakang ni. Betul tak? Last sekali dia ditunjuk. Pasal kita duduk tengok depan, kita tak dapat tengok belakang. Orang dapat tengok belakang. Sebab tu kita dapat tengok akhlak orang. Orang dapat tengok akhlak kita. Orang yang tengok akhlak kita, dia tak boleh tengok akhlak dia. Kita yang tengok akhlak orang, kita tak dapat tengok akhlak kita. Kerana kita tak duduk dalam bilik forensik membedah akhlak sendiri. Jadi daripada sini kita belajar sekurang-kurangnya kita tahu apa ta'rif akhlak. Dan bila kita respon apa-apa, kita tahulah kita. Di atas itu kita patut syukur ke, patut istighfar ke. Apa saja benda baik kita buat, ataupun orang buat, kita tak boleh nak agree. Kita buat, orang tak agree, okey. Ni orang pula buat, kita bila ada satu benda baik tadi kita habang tadi, dia menepati syarak dan akal. Betul? Dan saya dah habang ada apa fungsi-fungsi akal dan syarak tadi. Kita tengok-tengok, benda pertama kita respon, al-fahish, kata keji. Allah, ni semua ni bukan betul, menunjuk ke orang. Tuhan tembak jawapan kat kita. Apa dia? Hang tak ada akhlak. Akhlak baik tak ada dalam diri hang. Tapi kita pakai macam ni. Dulu saya cerita pengalaman saya baca khutbah, turun tepi masjid, makan, ada Ustaz Amar, ada Ustaz Yub. Lalu satu orang dengan berbicycle dengan tak cantik lah, dengan bicycle. Dia mai. Bila orang pakai selekeh mai, pertama kita bayang apa? Dia habis tak ada, dia mesti minta sedekah. Betul tak? Minta sedekah. Mau jadi pula yang kita bayang tu at par dengan kejadian. Dia minta sungguh. Memang betul ya. Naluri kita ni betul. Naluri seorang baca khutbah ni betul. So kita, bukan kata kita lah, saya kata saya, depan saya ni orang baik saya tahu. Saya kata saya lah. Sebelum di repair, saya lah. Benda apa yang saya buat, saya menjauhi. Dan betul dia mai tuju ke kita. Lepas tu Ustaz Ammar dengan Ustaz Yub kata dengan saya,
Sama kata kita ni, kalau orang minta sedekah bukan mesti kita bagi, tapi agama ajak kita buat baik, respon baik. Jadi kita rasa macam tak percaya ke dia kaki dadah ke, saat ni dia ambil duit kita pergi beli 1 straw 2 straw ke, kita rasa syubhat. So dia kata bukan mesti bagi duit, bagilah makan dia tak boleh tukar dengan straw. Tanya ke dia nak minum air ke. So kita tak perlu buat satu muka. Tadi baca khutbah ittaqullah, tengok orang sedekah lari. Saya rasa macam kena penyapu tang muka. Penyapu tu ambil bola air acak tu pukul tang muka. Ya betul. Kita rasa kita berpakaian agama ni, kita rasa kita ada akhlak. Rupanya dah. Akhlak itu bukan apa yang ada di badan, tapi dia apa yang ada dalam jiwa yang direspon di badan. Kita pula faham kata akhlak itu yang ada di badan dan tak ada kena mengena dengan. Kawan-kawan kita hak lain pula faham kata akhlak itu kita dengan Tuhan. Kan dia kata I tak semayang pun tak apa, tapi hati I baik. Dia pula tak faham kata akhlak itu ada respon. Kalau ada akhlak baik tapi dia tak boleh respon pada anggota zahir, itu bukan akhlak lagi. Sebab akhlak dia tak boleh duduk diam macam hantu duduk dalam badan. Hantu ni dia tak boleh duduk diam walaupun seminit. Dia nak abang kata dia ada. Dia nak bagi orang takut, dia nak bagi orang menjerit, dia nak bagi orang jadi gila. Kita duduk tak diam pun, kita duduk tak baca Quran pun, dia akan jigir kita. Jigir. Dan dia punya jigir bukan jigir orang, jigir hantu. Dia jigir, dia usyar kita dengan mata, tak kata senyum. Dia boleh tengok orang mata dia tak berbola mata tak main. Dia boleh buat muka, wahai kawan tu tak siru, boleh jadi muka siru. Tengok kita sampai kita syak sendiri. Awak hendak tengok aku. Dia akan menapah bukan macam orang. Dia bunyi macam tu. Lah kita kata kat dia, hang hantu, hang duduk diam kat dia, boleh tak jangan kacau orang? Tak boleh. Dia tak boleh. Kalau dia duduk diam, dia bukan hantu, tu binatang lain. Dia tak boleh. Dia kena menguek, dia kena habang kata. Dan katalah dia duduk, dia tak jigir ke orang, dia makan pun macam hantu. Kawan tu pakcik kena cok keria satu, kena lepak pisang satu, belahak pakcik. Nasi dia tak boleh makan. Hantu lepak pisang, lepak ubi, dia makan. Dia tengok Maggi goreng dia balon. Sampai kita ni orang yang kaki makan tengok. Aku ni bukan kata makan, sampai orang panggil kaki makan, kaki aku makan. Aku tak makan macam hang. Dia hantu. Dia tak boleh makan dengan sudu. Kuah tu, cuba tengok ilmu teluh. Suzana, ilmu teluh. Oh tak tahu nah? Tak apa, ni saya nak perosak apa yang biasa. Filem lama Suzana, betul panjang? Filem lama. Penangkal ilmu teluh. Bila dia jadi hantu, dia pergi kepada kawan tu jual sate, kan? Dia jual sate, kawan tu jual sate, dia minum kuah sate macam mana panjang? Dia ambil dengan periuk-periuk. Dia tak boleh makan dengan sudu. Kita sate berapa banyak boleh makan? Ambil macam saya lah kaki makan 10, tu kira sedap lah. Tambah lagi 5, tu kira campur hari puasa. Tambah lagi 5. Kuah sate banyak mana nak makan? Itu yang putih berat apa? Panggil apa? Ketupat. Kawan tu Suzana, dia ambil seperiuk tu, dia langgar lagu tu. Kawan jual sate terkejut. Itulah hantu. Dia tak boleh duduk diam-diam. Dia kacau sana, dia kacau sini. Orang semua tidur, dia buka lampu. Orang tak boleh tidur. Hantu mana tidur? Dia nak bagi tahu dia hantu. Demikian akhlak. Bukan akhlak tu hantu. Saya nak abang kata akhlak baik ni, dia kalau duduk, dia tak boleh bagi tahu kata dia ada dalam hati tanpa dia respon di mata. Dia tengok orang bang, saya ada akhlak baik. Tengok orang bang tak tahu, tak semayang. Tak boleh. Itu bukan akhlak. Itu termasuk akhlak yang buruk tadi, tak respon. Maka itulah keadaan akhlak. Maknanya kita faham hari ini terbalik. Kita bukan faham macam tu.
Pasal itu orang pakai lagu saya dikatakan lebih berakhlak, orang pakai macam sahabat Amru dikatakan ada akhlak tapi macam ulama dikatakan ulama ni kena pakai kepiah, songkok, sorban baru jadi ulama. Abu capar satu tang kepala, ini baru jadi ulama. Kalau kita panggil ulama mengaji agama, main ceramah tapi pakai macam sahabat Roy, dia pun nanti belek. Aduh, macam mana dengar dia bercakap, duk telan ni macam biji buah zakum melekat atas sini, sakit habis ni. Apa ambil capal pun tak ada kan? Tapi kalau artinya kita faham akhlak tu dalam konteks yang tak betul. Bukanlah kata tak betul, macam tak tepat, macam dia tak masuk dengan kita belajar. InsyaAllah ikhwan, kita berhenti dekat tu dulu. InsyaAllah kita sambung pada Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ni kita sambung hari Khamis Khamis insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta